Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN komited memastikan tiada mana-mana pihak termasuk kartel memanipulasi pengapungan harga ayam. Ketika memberi jaminan itu, Timbalan Menteri Bertanggungjawab Fuzia Saleh berkata pemantauan berterusan akan dilaksana lebih 2,000 penguatkuasa yang digerakkan di seluruh negara. Tindakan akan diambil mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dalam kurungan Akta 723 serta Akta Perlindungan Pengguna. Manakala Akta Persaingan juga akan digunakan pakai KPDN bagi kawalan harga di peringkat pengeluaran. Kita nak pastikan bahawa tiada peniaga yang ambil kesempatan untuk apa orang kata hidden cost. Kalau macam sebelum ini ada cost untuk potong dan sebagainya. Jadi kita mengingatkan peniaga-peniaga bahawa harga itu patutnya harga bersih lah. Tidak ada lagi harga-harga untuk charge bermotong yang hidden dan sebagainya. Bercakap selepas melakukan pemeriksaan harga barang di Pasar Awam Kajang, Fuziah turut menyarankan pengguna untuk memanfaatkan sepenuhnya aplikasi mudah alih Price Catcher. Di Pahang, tiada sebarang kesalahan dikesan berkaitan bekalan atau harga ayam di kesemua 11 daerah setakat ini. Setakat ini kita mendapati bahawa harga yang kita dapat di lapangan ditawarkan pada harga RM6.99 per kilo yang paling rendah, dan manakala yang paling tinggi masih lagi mengekalkan harga kawalan terdahulu lah walaupun subsidi telah dihapuskan pada harga RM9.40 sekilo. Para peniaga juga katanya dilihat lebih tertumpu bersaing menawarkan harga terbaik kepada pengguna. Seterusnya membuka ruang pada persekitaran harga ayam yang lebih kompetitif. Setiap hari, 137 pegawai penguatkuasa KPDN seluruh Pahang turun padang memantau serta mengesan sebarang kesalahan berkaitan bekalan dan harga lain serta kesalahan-kesalahan lain. Pengumuman penempatan subsidi harga ayam berkuat kuasa Rabu lalu buka lesen untuk peniaga menaikkan harga sewenang-wenangnya. Di alur Star Kedah, kebanyakan pengguna sependapat bahawa agensi bertanggungjawab perlu terus melakukan pemantauan bagi memastikan tiada peniaga mengambil kesempatan mengenakan harga melampau. Mengikut dia punya ayam ni daripada start penternakan, daripada orang hak bela ayam, pemborong, pengeluar ayam, daripada situ dia kena kawal lah dia punya harga daripada mula, barulah penjual ni dapat harga yang murah sikit kan, baru orang boleh ni dengan harga tu. Tapi kalau hak penternak tu mengeluarkan ayam tu dengan harga yang tinggi, jadi macam penjual ni dia tak boleh nak kawal dia punya harga sebab dia ambil dengan harga yang tinggi. Kalau subsidi ayam ditarik, mungkin dia lebih kerajaan boleh letakkan subsidi yang digunakan untuk ayam tu kepada mungkin golongan-golongan bersasar seperti golongan-golongan miskin, tegar ataupun yang memerlukan. Subsidi ayam tu kita nak macam bantuan-bantuan lain tu dipertikaikan lagi lah. Kena kaji semula apa sara hidup rakyat ni macam mana. Kami pun tengah tu ada yang tak ada kerja, bukannya semua orang senang sini. Hanya remaja yang lahir pada tahun 2007 akan dipanggil untuk menjalani khidmat program latihan khidmat negara PLKN sekiranya dilaksanakan tahun depan. Kementerian Pertahanan dalam kenyataan menyebut pelatih akan dipilih mengikut tahun kelahiran tertentu bagi memulakan PLKN 3.0. Kenyataan turut memberitahu sekiranya pelatih yang dipilih tidak dapat menyertai PLKN atas sebab yang dibenarkan, mereka boleh memohon penangguhan. Had maksimum untuk menjadi pelatih adalah sehingga umur 35 tahun. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan berharap agar penjelasan ini dapat menyelesaikan kekeliruan dan kegusaran orang awam mengenai penempatan umur pelatih PLKN 3.0. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah membangunkan garis panduan penginapan bagi memastikan kebajikan pekerja dipelihara serta mematuhi perundangan.
Kenyataan menyebut kementerian telah menyediakan prosedur permohonan bagi penyediaan penginapan pekerja secara jangka pendek untuk tempoh sementara iaitu 2024 hingga 2026 dan garis panduan perancangan penginapan pekerja berpusat bagi pelaksanaan jangka panjang. Garis panduan itu disediakan bagi membantu pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan, agensi kerajaan, pihak pemaju majikan, pengilang dan pengusaha penginapan dalam menyediakan penginapan pekerja. Perkara itu meliputi pekerja asing dan pekerja tempatan selaras dengan keperluan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 serta akta-akta lain yang berkaitan. Angka penduduk terjejas banjir di Perak setakat 2 petang tadi berkurangan kepada 415 individu daripada 419 tengah hari tadi. 5 pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di 3 daerah terlibat. Di hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Parang Tembak mencatat pengurangan dengan menempatkan 165 penduduk daripada 47 keluarga bagi 11 kawasan terjejas. PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan MPTI Langkap pula merekodkan 51 penduduk terjejas daripada 14 keluarga. Di Krian, PPS Sekolah Kebangsaan SK Cangkat Lobak menempatkan 100 orang daripada 24 keluarga, manakala PPS Sekolah Kebangsaan SK Alu Pongsu dengan 57 penduduk melibatkan 20 keluarga. PPS Dewan Orang Ramai Kampung Kuak Luar di Hulu Perak kekal menempatkan 40 penduduk terjejas daripada 14 keluarga. Untuk perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca yang seperti juga hari-hari sebelumnya mengalami cuaca ribut petir dan juga hujan lebat di kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada petang ini, kecuali di sekitar negeri Kuala Lumpur dan juga di sekitar negeri Melaka yang mengalami cuaca cerah sejak 2 jam yang lepas. Cuaca ribut petir kebanyakan kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu untuk beberapa kawasan seperti di pedalaman negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang dijangka akan mengalami hujan lebat ini sehinggalah ke lewat malam nanti. Oleh itu orang ramai dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada sebelah petang dan juga malam untuk beberapa hari kebelakangan ini. Dan kita teruskan dengan melihat tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sabah juga ribut petir turut dilihat berlaku di kebanyakan bahagian di negeri berkenaan pada lewat petang ini. Dan begitu juga untuk negeri Sarawak terutamanya di bahagian-bahagian sekitar utara negeri berkenaan. Cuaca ribut petir terutamanya untuk bahagian pedalaman negeri Sabah dan juga Sarawak ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam, terutamanya melibatkan bahagian Limbang dan juga Kapit untuk negeri Sarawak. Dan akhir sekali kita lihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin kini dilihat bergerak daripada arah yang pelbagai dan dengan kelajuan yang agak sederhana, iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora untuk kawasan perairan dan perkapalan negara dalam waktu yang terdekat ini. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Proses pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dun Jepak esok fokus dari Bumi Kenyalang. Langsung saja bersama Bumawin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Polis Diraja Malaysia PDRM telah memecahkan kepada dua penugasan utama untuk proses pengundian dan penjumlahan undi bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak yang akan berlangsung esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata seramai 624 pegawai dan anggota akan ditugaskan semasa proses pengundian melibatkan 14 buah pusat dengan 45 saluran. Keadaan terkawal, aman, tenteram, tidak ada perlu kegusaran daripada pengundi-pengundi untuk keluar mengundi dan nasihat saya supaya membawa kad pengenalan dan tidak menyerahkan kad pengenalan kepada mana-mana orang kecuali pada petugas Suruhanjaya Pilihan Raya. Manakala 595 pegawai dan anggota akan bertugas semasa proses penjumlahan undi di Dewan Suara Bintulu. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Muhammad Azman turut memaklumkan seramai 260 pegawai dan anggota akan bertugas untuk penugasan pasca pilihan raya bagi memastikan keadaan aman dan terkawal. Beliau menambah sepanjang tempoh berkempen PRK Dun Jepak, sebanyak 128 permit kempen dan ceramah dikeluarkan manakala hanya 5 laporan polis telah diterima yang melibatkan kes-kes kecil. Baik, sementara itu cuaca diramalkan hujan sedikit pada sebelah pagi esok di beberapa kawasan di Bintulu. Walau bagaimanapun, Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim memberitahu secara umumnya cuaca adalah baik membolehkan para pengundi di Jepak menunaikan tanggungjawab masing-masing. Katanya, cuaca di Bintulu dijangka beransur cerah menjelang tengah hari dan pada sebelah petang, hujan beserta ribut petir dijangka berlaku di 1-2 tempat. Bagi hari mengundi di kawasan Jepak pada esok 4 hari bulan, data-data terkini menunjukkan bahawa akan berlaku sedikit hujan ataupun keadaan mendung sekurang-kurangnya pada awal pagi di kawasan Bintulu termasuklah Jepak. Dan keadaan ini mungkin sedikit reda apabila menjelang tengah hari dan keadaan hujan dan petir akan berlaku pada sebelah petang. Beliau menasihati orang ramai khususnya pengundi untuk merancang pergerakan masing-masing dan bersedia jika keadaan cuaca berubah. Pengundi juga diminta untuk lebih peka dengan cuaca semasa dengan menghubungi Jabatan Meteorologi atau melayari aplikasi My Cuaca untuk ramalan cuaca terkini. Baik saudara, tempoh berkempen bersempena pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak akan tamat tengah malam ini dan esok pengundi-pengundi di Dun Jepak akan melunaskan tanggungjawab mereka memilih calon yang bakal meneruskan legasi pembangunan di situ. Baik, untuk mengetahui suasana terkini di Bintulu, kita bersama Firdaus Arasi Idris. Daus, silakan. Terima kasih Buma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berbaki hanya beberapa jam saja lagi tempoh berkempen, para calon PRK Dun Jepak terus memanfaatkan sisa masa yang ada untuk berjumpa seramai mungkin pengundi sehingga tengah malam ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan menzahirkan harapan ramai pengundi akan keluar esok meskipun cuaca diramalkan hujan. Saya berharap khususnya kepada pengundi-pengundi N67 Jepak. Jalankanlah tanggungjawab kita sebagai pengundi. Ini adalah hak dan kuasa yang diberikan kepada setiap rakyat yang menjadi pengundi daripada 18 tahun ke atas untuk menjalankan tanggungjawab mereka, untuk menentukan wakil rakyat mereka. Beliau merangkap pengarah operasi GPS bagi PRK Dun Jepak berkata demikian kepada pemberita di perasmian Bengkel Kemahiran Keibubapaan dan Sembang Santai di projek perumahan rakyat PPR Bandaria Park, Jalan Bintulu, Tatau, Bintulu. Sementara itu, dalam majlis yang berbeza, Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan optimis ada pengundi luar akan sanggup pulang sebentar untuk mengundi dan beliau terus menyeru agar semua pengundi menunaikan tanggungjawab esok. Ya, kita lulukan. Mereka
mereka yang berada di luar kawasan, mereka diberi tanggungjawab. Kalau mereka mau menjalankan tanggungjawab itu, dia patut balik. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika menghadiri program ziarah komuniti di Rumah Hijau Anak Undah, Sungai Sebemban, Jalan Jepak, Kuala Tatau, Bintulu. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengingatkan semua pihak agar menyemak daftar pemilih masing-masing bagi memudahkan urusan mengundi, terutamanya mengenai maklumat pusat mengundi serta masa yang telah ditetapkan. Kawasan Kuala Serupai akan terus dimajukan di bawah kepimpinan Premier Sarawak. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu berkata, pembangunan di kawasan Kuala Serupai tetap diutamakan, malah rintihan penduduk di luar bandar akan terus didengari. Sudah pemansang kelebih lagi berkejalai, kuda datai, air sidak bisik, api sidak bisik semua. Lebih lagi sidak pun mayu halai bertapak rumah baru dari tolong perintah GPS. Lamban dari segi perintah yang berhormat Premier kita ke menda ukai semena menua di bandar, luar di menua di bandar pemaju ke. Ujah kita menda jambatan Jepak elak moda tembuk Serupai itu kurang hari 20 minit terim dulu. Beliau berkata demikian dalam program bersama pemimpin di Rumah Cawang Kuala Serupai, Bintulu. Akhir sekali, dijangka seramai 22,761 pemilih akan mengundi menerusi 14 pusat pengundian membabitkan 45 saluran dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Semasa sesi tinjauan dan semakan peti undi di Dewan Surah Bintulu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh menjangkakan peratusan keluar mengundi akan mencapai 65% esok. Kita berharaplah kepada semua pengundi-pengundi Dun Jepak dapat keluar mengundi seperti masa yang ditetapkan. Dan waktu mengundi sebagaimana yang kita sedia maklum akan bermula daripada 7.30 sehingga 5.30 petang, dan ada 2-3 tempat yang kita tutup awal, iaitu sehingga pukul 4 petang. Beliau berkata demikian di Dewan Suarah Bintulu. Sementara itu menyifatkan sepanjang tempoh kempen PRK Dun Jepak seperti dalam suasana kekeluargaan. Beliau menjelaskan perjalanan kempen adalah berjalan lancar tanpa sebarang kesalahan dan insiden yang tidak diingini berlaku. Mengulas lanjut, kesemua parti bertanding mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. PRK Dun Jepak menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Bumi Kenyalang PBK dan Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi. Sekian dahulu berita dari Bintulu bersempena dengan PRK Dun Jepak. Pengundi di Jepak, jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda esok. Kembali bersama Buma di Studio Kuching. Terima kasih Daus atas perkongsian itu. Perkongsian dari Bintulu itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Antara perkembangan dari negeri di bawah bayu, usaha menaik taraf sosioekonomi penduduk diteruskan menerusi program sosioekonomi. Laporannya langsung bersama Anisia Daulas di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Baik, Sahih. Eastern Sabah Security Command ESCOM meneruskan inisiatif membantu menaik taraf sosioekonomi golongan sasar khususnya di kawasan Zon Selamat Sabah Timur (ESOT). Inisiatif itu dilaksana menerusi program sosioekonomi Kota Marudu yang menawarkan 3 kursus iaitu kursus kulinari, membaiki telefon bimbit dan kursus jahitan.
Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata seramai 60 peserta terdiri golongan B40 belia lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM, ibu tunggal serta golongan yang tiada pendapatan tetap berumur lingkungan 18 hingga 60 tahun menyertai kursus berkenaan. Jelasnya ini membuktikan Eskom komited memperkasa penduduk di S-Zone agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masing-masing. Datuk Arifin berucap merasmikan program sosio-ekonomi Kota Marudu. Teks ucapan beliau dibacakan pembantu menterinya, Datuk Harun Durabi. Sementara itu, Komander Eskom DCP Datuk Victor Sanjos berkata peranan Eskom tidak hanya tertumpu kepada keselamatan kawasan S-Zone semata-mata, malah membantu memperkasa pembangunan sosio-ekonomi penduduk terlibat. Memang kita ketahui dalam Eskom ini ada dua bahagian keselamatan di bawah saya dan bahagian tindakan awan dibahagia oleh Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali. Jadi salah satu tindakan awam yang perlu dilaksanakan oleh Eskom adalah untuk pembangunan sosioekonomi. Di pembangunan sosioekonomi komuniti di kawasan S-Zone. Dalam majlis ini turut disampaikan geran pertubuhan prihatin komuniti GPPK bernilai RM10,000 kepada 15 persatuan di daerah Kota Marudu yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM. Kerjasama antara agensi kerajaan bersama Badan Bukan Kerajaan NGO sebagai pemudah cara agar perkhidmatan dan dasar dapat disampaikan terus kepada golongan sasar. Pegawai Kesihatan Kawasan Tawau Dr. Ramesh Han Sulaiman berkata program turun padang memberi rawatan kepada pesakit terlantar sudah menjadi rutin pihaknya. Menurut Dr. Ramesh, adanya kerjasama dengan Persatuan Jalinan Kasih Harapan Rakyat Sabah secara tidak langsung membantu pejabat kesihatan Tawau memperoleh maklumat pesakit dan memberikan rawatan bersesuaian. Diorang ni belia-belia yang kita nak memupuk diorang untuk menjadi pemimpin masa depan negara. Jadi merotai ni dia datang, dia mencari sendiri kawasan rumah siapa yang sakit dan dia memberi maklumat pada kami dan kami pun ikut untuk datang memeriksa lah. Hasilnya saya rasa sangat bagus dan kita akan mempertingkatkan program-program sebegini. Sementara itu, Wakil Belia Dun Merotai, Semi Liu Samyi berkata pihaknya akan memastikan tiada penduduk yang tercicir daripada mendapat bantuan kerajaan. Saya rasa kawasan luar bandar ni seperti Merotai patut diutamakan seperti pesakit yang susah untuk gerak ke hospital. Okay? So saya rasa doktor bolehlah datang lawat mereka kalau mereka ni dilapor yang susah untuk keluar dari kawasan mereka lah. Mereka ditemui media selepas melawat kediaman Kasipah Rahmat 60 tahun di Kampung Tanah Merah Merotai yang telah menjalani pembedahan di kepala sebanyak 5 kali akibat strok haba. Kasipah yang mempunyai 3 orang anak turut menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Tawau. Sebelum ni kami harap adik saya sahajalah sebagai driver. Dia tak boleh ke mana-mana. Dia mau sambung belajar tak dapat, dia mau kerja tak dapat. So dia fikir mamaknya sejak. Temu janji pun terlampau rapat, padat. Setiap bulan kena turun pergi hospital. Sekarang dengan adanya begini, saya hanya rawat mamak saya di rumah lah, jaga mamak saya di rumah. Sangat membantu. Sangat membantu, sangat membantu. Pejabat Pendidikan Daerah PPD akan memastikan kemudahan prasekolah lengkap dan selesa. Ketua PPD Kinabatangan Dr. Dalmansa Tahil berkata ini penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran di sekolah yang positif dan kondusif. Mungkin ada kerusakan tandas kan dan juga jendela dan sebagainya, tapi itu baru-baru ini kita mendapat peruntukan, sudah kita salurkan peruntukan di prasekolah, contohnya di SK Kampung Suan Lamba. Jadi masa akan datang kita akan berusaha lagi untuk lebih menyelesaikan anak-anak kita dan juga guru-guru prasekolah. Dr. Dalmansa ditemui RTM selepas merasmikan Karnival Bakat Prasekolah Peringkat Kinabatangan. Mengenai karnival ini, beliau berkata anak-anak berasa teruja menyertai pelbagai pertandingan yang diadakan. Antaranya pertandingan qasidah, busana, pintar mate, give me a word dan bintang cilik.
Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Dalmansa berharap PPD Kinabatangan dapat meningkatkan pencapaian dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM bagi meningkatkan peratusan kecemerlangan akademik di masa akan datang. Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS menyantuni dan menghargai perjuangan serta pengorbanan guru dalam memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak bangsa. Ia secara tidak langsung meningkatkan semangat warga pendidik untuk berkhidmat dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Datuk Raisin Saidin berharap MAPENS dapat mencapai objektifnya untuk menyuntik kesedaran kepada warga pendidik sekaligus meningkatkan nilai jati diri untuk menghayati dan mencintai profesen keguruan. Beliau berucap dalam majlis MAPENS Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2022 dan pesara peringkat PPD Tenom. Teks ucapan dibacakan Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Swasta Sektor Pengurusan Sekolah Muhammad Idris Putih. Kerajaan negeri melalui Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sentiasa membantu golongan peniaga dan usahawan untuk memasarkan produk mereka. Usaha itu dapat dilihat dengan pembukaan sebuah lagi pasar malam di Soang Market di Sembulan. Tinjauan kru berita RTM mendapati mereka yang ditemui berharap kemudahan ini dapat dikembangkan lagi dengan pelbagai aktiviti bagi menarik lebih ramai pengunjung termasuk pelancong dalam dan luar negara. Ya baguslah sebab selalunya sini lengang-lengang je kan, jadi ada sini ada gerai-gerai di sini untuk kami yang selalu OT lah kan, bukan selalu lah ada overtime kan, kami ada tempat optional lah untuk pergi cari makanan begitu. So lagipun dia sangat murah. Affordable lah, so it's good. Pengunjung sekarang ada kemajuan lah, dia makin ramai lah, banyak sambutan buat setakat ni. Kalau macam hari biasa, hari Isnin sampai Rabu memang ada kurang dia sikit. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Ahad dia ada ramai. Pasal pendapatan tu mungkin ada naik turun lah. Habis kalau macam hari biasa dia ada turun sikit, kalau hari weekend dia akan naik. Alhamdulillah setakat ni sambutan agak okey jugalah sambutan sekarang ni. Ada masa-masa dia ramai, ada masa kurang. Mungkin belum ramai lagi orang tahu sebab baru kan, baru berapa minggu, belum lagi sampai sebulan. Jadi orang lain pun belum lagi tahu, penjual pun belum lagi ramai kan. Masih dalam fasa pertama lagi penjual. Memudahkan orang kampung membeli makanan-makanan yang sebelum ni ada di KK. Lepas tu dekat sini ada, jadi senang dorang jalan-jalan lah. Selain tu, meriahkan lagi kawasan ni lah. Sebelum ni kan kawasan ni sunyi, jadi sekarang bila ada ni meriahlah sikit. Pasar malam di Soang Market beroperasi setiap hari bermula 5 petang hingga 12.30 malam. Sementara itu, para peniaga berharap kerajaan memberi insentif kepada golongan peniaga menerusi belanjawan Sabah yang akan dibentang hujung November ini. Harapan bajet mudah-mudahan kali ini ada berita baik untuk kami sebagai peniaga. Semoga kerajaan sentiasa memberi sokongan dan bantuan. Harapan bajet untuk kali ini dibentangkan hujung bulan supaya dapat insentif lah untuk peniaga macam kami, peniaga kecil-kecilan ataupun peniaga yang baru mula. Mungkin boleh perkembangkan lagi lah kayak punya perniagaan macam mempromosikan tempat di Soang ni. Diharapkan diberikan insentif macam modal untuk peniaga-peniaga di sini supaya lebih banyaklah dia punya jualan-jualan gitu. Baik, sekian paparan dari Negeri Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Sahih di Angkasa Puri. Teruskan, Sahih. Baik, terima kasih. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah ucapan tahniah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-67 Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah.
Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri mendoakan semoga baginda dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim serta seluruh kerabat diraja dianugerahkan keafiatan, sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayah. Sempena ulang tahun keputeraan baginda, Mufti Perak Datuk Wan Zahidi Wan Teh mendahului senarai 238 penerima darjah kebesaran serta pingat negeri Perak. Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa berangkat ke majlis kesyukuran dan doa selamat sempena Hari Keputeraan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah tahun 2023 di Masjid Ubudiah, Kuala Kangsar. Turut berangkat Raja Dihilih Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim serta Wakil Rakyat dan Ketua Jabatan. Majlis yang bermula kira-kira 12.30 tengah hari itu didahului dengan bacaan Yasin yang dipimpin Mufti Perak Datuk Wan Zahidi Wan Teh. Raja Jaafar juga menunaikan solat Jumaat dengan kehadiran lebih 200 jemaah yang dipimpin Imam Jabatan Agama Islam Perak Said Muhammad Hazwan Said Azmai. Sementara itu, Imam Utama Masjid Ubudiah Badrul Husaini Baharudin menyampaikan khutbah khas bertajuk Peranan dan Tanggungjawab Raja Pemerintah. Khutbah antara lain menyebut Raja berperlembagaan berperanan sebagai tonggak kestabilan, pancur keadilan, teras perpaduan dan payung penyatuan, memberikan naungan yang adil serta saksama kepada rakyat. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah, lebih 7,000 banduan daripada 4 institusi penjara di negeri itu menerima sumbangan makanan. Kesemua institusi berkenaan, masing-masing penjara Tapah, penjara Taiping, Pusat Koreksional Kamunting dan Pusat Pemulihan Akhlak Batu Gajah. Orang Besar Jajahan Kinta, Datuk Abdul Wahab Datuk Seri Azizul Hasan berkata majlis diadakan bagi memberi bantuan kebajikan kepada seluruh rakyat negeri tanpa mengira latar belakang. Tuanku kita ni, dia berjiwa rakyat. Dia sentiasa mengenangkan rakyat dia. Jadi untuk tahun dia ni terpanggil pada baginda ni untuk menaikkan juga warga-warga ataupun tahanan penjara ni untuk bersama-sama. Bukan saja dalam penjara, orang di luar penjara ni meraihkan tuanku punya Hari Keputeraan. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan sumbangan makanan kepada orang tahanan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Perak di Pusat Pemulihan Akhlak Batu Gajah. Pertama sekali yang kami rasa sini mengucapkan terima kasihlah sebab atas sumbangan yang diberikan dari yang berbahagia Datuk. Sebab kami sebagai tahanan di sini amat rasa bersyukur dengan sumbangan yang ada. Saya sangat berterima kasih kerana diberi peluang menerima makanan yang istimewa tajaan daripada Sultan pada hari ini. Peluang tu saya takkan sia-siakan, saya amat hargai dan saya berjanjilah akan menjadi insan yang lebih baik. Pemulihan Akhlak Batu Gajah mengucapkan berbanyak terima kasih dan berhargaan kepada pihak istana khususnya melalui orang besar jajahan yang telah sudi untuk menyantuni warga penjara, warga kerja penjara dan juga orang tahanan di Pusat Pemulihan Batu Gajah. TNB menyumbangkan zakat perniagaan RM1 juta kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS) berdasarkan jumlah pendapatan dan keuntungan operasi pada tahun keuangan 2022. Menurut Ketua Pegawai Penyelesaian Perniagaan Global TNB, Datuk Ahmad Hushairi Ibrahim, pada tahun 2022 TNB memperuntukkan wang zakat RM40.43 juta untuk diagih kepada semua negeri di Semenanjung. Pecahan agihan wang zakat perniagaan berdasarkan kepada 60% jumlah bagi fakir miskin di setiap negeri, 20% jumlah pengguna dan 20% lagi daripada kapasiti penjanaan. Secara keseluruhan di Perlis, TNB menyumbangkan zakat RM6.2 juta bermula 2016 hingga 2022. Datuk Ahmad Hushairi menyembah maklum mengenainya kepada Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamilul Lail pada majlis penyerahan zakat perniagaan TNB di Kangar. 3 anggota Angkatan Pertahanan Awam APM ditempatkan di setiap lokasi hotspot banjir seluruh negeri Pulau Pinang untuk memantau keadaan dan situasi di negeri ini. Ia sebagai langkah siap sedia agensi tersebut menghadapi bencana susulan monsun timur laut yang diramal berlaku pertengahan bulan ini hingga Mac tahun depan.
Seramai 850 anggota APM dengan pelbagai kelengkapan logistik sudah bersiap siaga sekiranya berlaku kejadian banjir dalam tempoh berkenaan. 7 pusat kawalan operasi daerah dan 1 pusat kawalan operasi negeri juga telah diaktifkan kepada mod bersedia bermula 24 September lalu. Mereka ini ada 3 orang yang akan buat pemantauan di kawasan-kawasan hotspot. Mereka buat pemantauan, mereka akan bagi khidmat nasihat, kemudian mereka juga akan buat pemantauan paras air di sungai, paras air di empangan, paras air di lembangan-lembangan dan mereka akan laporkan. Mereka juga akan buat pemantauan dan memastikan kalau ada paip-paip pecah, paip-paip PBA yang pecah dan mereka akan laporkan. Jadi 3 orang ini tugas mereka itu saja. Setiap hari pergi buat pemantauan yang di kawasan-kawasan hotspot. Orang ramai juga dinasihat agar cakna dengan keadaan semasa serta merujuk Jabatan Meteorologi untuk perkembangan cuaca terkini. Di Pulau Pinang terdapat 241 kawasan panas banjir melibatkan 5 daerah. Bidang pertanian wajar dijalankan secara praktikal di sekolah bagi menarik minat golongan pelajar menceburi bidang berkenaan. Teknologi fertigasi iaitu kaedah penanaman tanpa tanah merupakan antara amalan pertanian moden yang popular yang banyak diperkenalkan di sekolah-sekolah dalam usaha memupuk generasi muda mencintai bidang pertanaman. Sekolah Menengah Sains Tun Said Shahabuddin di Bukit Mentajam jadikan projek pertanian fertigasi bagi mendidik pelajar manfaat amalan pertanian moden. Menurut penyelaras, projek walaupun kaedah tersebut dipelajari menerusi silibus subjek tetapi ia hanya berbentuk teori. Jelasnya, pengaplikasian secara praktikal penting untuk pemahaman lebih mendalam. Kita jalankan selaras dengan aktiviti sekolah hijau yang kita buat di sekolah. Ditambah pula dengan silibus tingkatan 1 yang mengajar tentang fertigasi di bawah subjek RBT. Ianya merupakan satu langkah untuk kita sediakan pelajar supaya lebih faham tentang teknik penanaman fertigasi lah. Pelajar turut mengakui aktiviti fertigasi berkenaan dapat memantapkan lagi pemahaman teori yang dipelajari. Sebenarnya ilmu yang belajar di dalam kelas masa RBT tingkatan 2 apa yang diberikan adalah sedikit terhad. Jadi apabila saya menyertai aktiviti ini, ia dapat lebih memberikan saya banyak lagi perkara yang saya boleh belajar. Disebabkan dia masih lagi dekat dalam silibus, jadi saya kena memang ketara lah. Ada benda yang saya belajar kembali ke sini, tapi ada juga yang saya baru belajar di sini macam pengetahuan tambahan. Contohnya macam kalau dekat dalam kelas cuba belajar teori and sekarang dapat buat benda tu, dapat. So dia dapat saya dapat hadam lebih baik lah kalau melalui program ni. Teknik fertigasi menggunakan media tanaman seperti kokopit atau sekam padi diguna bagi menggantikan fungsi tanah dan sesuai untuk jenis tanaman komersial. Pelbagai usaha dilakukan bagi menjelaskan kepada masyarakat berkaitan dasar serta inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2024. Di Pulau Mutiara, Jabatan Penerangan JAPEN Pulau Pinang antara agensi kerajaan dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan manfaat belanjawan itu kepada orang ramai. Untuk memberi penjelasan kepada rakyat mengenai manfaat yang diterima agar rakyat cakna mengenainya. Di mana fokus utama belanjawan ini adalah memperkasakan ekonomi rakyat. Justru itu, pagi ini kami telah memberi penerangan mengenai sumbangan tunai ramah, STR dan juga skim perubatan mana ni yang rakyat dapat manfaatnya mengenai dalam belanjawan 2024. Baru-baru ini telah diadakan program hebahan Info on Wheels di Pasar Pagi, Raja Uda Butterworth untuk memberitahu dan menjelaskan mengenai belanjawan itu kepada masyarakat Tionghoa di kawasan berkenaan. Program bermula 9 pagi dan berakhir kira-kira 2 jam kemudian. Baja bagus, 2024 bagus. Thank you PM. Usaha memperkasa inisiatif Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dalam Belanjawan 2024 menunjukkan bahawa kumpulan berkenaan sentiasa diberi perhatian. Ia juga merupakan pengiktirafan kerajaan kepada peranan serta sumbangan kumpulan itu dalam memperkukuh keselamatan khususnya di peringkat komuniti.
So dari segi belanjawan yang baru diumumkan baru ini, kita berterima kasih kepada kerajaan atas kepercayaan kepada Rela untuk kita meneruskan aktiviti-aktiviti kita, terutamanya program penundaan komuniti, terutamanya program-program yang berkaitan dengan sempadan yang terus diberikan perhatian oleh kerajaan terhadap Rela. Dalam belanjawan 2024, 9.7 juta ringgit diperuntukkan kepada Rela untuk menaik taraf pusat latihan jabatan itu di Sabah. Cubaan meredup 40,000 liter minyak ke negara jiran menggunakan lori tangki gagal apabila KPDN Kedah menyerbu sebuah stor di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam. Pengarahnya, Afendi Rajini Khan, berkata pihaknya menyita lori berkenaan bersama pemandu, warga Thailand dan penjaga stor warga tempatan. Hasil operasi berjaya menyelamatkan bahan kawalan dianggarkan bernilai hampir RM143,000 dari dibawa masuk ke negara jiran. Modus operandi sindiket dipercayai memindahkan diesel daripada lori tangki tempatan kepada lori tangki bernombor pendaftaran Thailand bagi memudahkan urusan rentas sempadan negara. Siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Kastam Pulau Pinang pula berjaya membongkar kegiatan penyelundupan rokok dalam pemeriksaan di Pelabuhan Barat Pelabuhan Kelang, Selangor 26 Oktober lepas. 5.8 juta batang rokok putih yang disorok dalam kotak mi segera dirampas. Pengarahnya Hamisan Khalid mengesahkan kejayaan pasukan penguatkuasaan itu yang telah menahan sebuah kontena sebelum membawanya ke bahagian penguatkuasaan Kompleks Pencegahan JKDM Pulau Pinang untuk pemeriksaan lanjut. Modus operandi yang dilaksanakan adalah dengan membuat pengikraran yang tidak betul. Pengikraran yang dibuat adalah noodle soap pada bill of lading dan manifest yang diikrarkan, dan dagangan tersebut disorokkan bersama-sama dengan mi segera. Dan kalau untuk makluman tuan-tuan, kalau kita buka kontena tu 3 pallet yang di belakang sekali memang mi segera. Susulan itu, pengarah syarikat berusia 47 tahun ditahan untuk siasatan lanjut dan telah dibebaskan dengan jaminan selepas keterangan direkod. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, dagangan tersebut disyaki dibawa masuk dari negara di Asia Barat dan semua rokok itu untuk pasaran negara ini. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian sindiket yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyelundupan tersebut. 3 individu termasuk 2 beranak di berkas polis dipercayai terlibat dengan kegiatan mengedar dadah sekitar Pulau Pinang. Kesemua mereka yang berusia antara 19 hingga 52 tahun itu ditahan dalam 2 serbuan ops tapis membabitkan kawasan Timur Laut dan Barat Daya. Hasil serbuan, pihaknya merampas lebih 40 bungkusan mengandungi pelbagai jenis dadah dianggarkan seberat hampir 64 kg. Kesemua dadah dianggar bernilai lebih RM559,000. Manakala sebuah rumah pangsa puli di Sungai Ara bayan lepas dijadikan stor penyimpanan pelbagai jenis dadah. MO dia lebih kepada macam transporter lah. Dia terima order, dia terima dadah, lepas tu dia hantar kepada pengguna. So kita yang kemungkinan yang kita akan buat follow up. Kita akan buat risikan, so kita akan buat follow up lah. So yang tu maklumat tu memang kita boleh dedahkan. Masih ada lagi suspek-suspek yang masih bebas di luar. Turut disita sebuah kereta dan sejumlah wang tunai. Jumlah keseluruhan rampasan termasuk sitaan melibatkan lebih RM584,000. 2 daripada suspek didapati positif dadah dan mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Polis kini giat memburu saki-baki suspek. Ayuh, kita meriahkan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2023 bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 4 November 2023, Sabtu 9.50 pagi hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan solat Jumaat bersama rakyat di Masjid Taman Putra Puchong, Selangor. Beliau yang tiba pada 1:10 tengah hari disambut pengurusan dan ahli jawatan kuasa masjid. Solat Jumaat yang turut dihadiri lebih 1,000 jemaah itu dipimpin Imam Ibnu Abdul Aziz yang membaca khutbah bertajuk Integriti Pendukung Kekuatan Ummah. Selesai solat, Datuk Seri Anwar meluangkan masa beramah mesra dan bergambar bersama jemaah. Beliau kemudian menghadiri majlis makan tengah hari bersama penduduk setempat di restoran kampung Makcik Taman Putra Perdana Puchong. Smart Selangor Delivery Unit SSDU akan membangunkan pusat operasi bencana daerah DDOC di setiap pejabat daerah dan tanah di Selangor untuk penyediaan lokasi atau pusat pengoperasian bencana. Pengarah urusan SSDU Ahmad Akmal Hamzah menerusi kenyataan menyebut pembangunan DDOC akan dilaksanakan terlebih dahulu di pejabat daerah dan tanah Petaling Kelang dan Hulu Langat. Keperluan itu berikutan ketiga-tiga daerah berkenaan adalah yang paling terkesan dengan bencana seperti banjir, tanah runtuh, ribut, kebakaran tapak pelupusan sampah haram dan pencemaran. Objektif bagi pembangunan DDOC adalah untuk penyediaan lokasi atau pusat pengoperasian bencana khusus untuk pejabat daerah dan tanah bagi memudahkan pengurusan, pemantauan dan pengoperasian bencana melibatkan penempatan 3 kaki tangan pada setiap shift. Pengupayaan DDOC itu dilengkapi dengan rangkaian internet yang membolehkan akses portal platform pengurusan bencana negeri Selangor serta portal bencana daripada agensi, Jabatan Negeri dan Persekutuan dapat diselaraskan dengan paparan data di video wall bagi tujuan pemantauan maklumat secara berterusan. Jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL sepanjang 21.05 km akan melalui Kelang melibatkan 4 blok rancangan tempatan RT yang membabitkan laluan Kapar, Kelang Utama, Sementar dan Sungai Kelang. Sebenarnya laluan ini telah dibincangkan di peringkat federal lebih lama lagi lah, sebelum tahun 2021. Pada tahun 2021 dan memaklumkannya kepada orang awam. Sebab mereka-mereka yang terlibat akan mengetahuinya apabila tanah-tanah mereka diambil balik oleh ECRL. Jadi apa yang belum ada adalah impak kepada penduduk di sekitar kawasan tersebut. Contohnya di 1 kilometer di kiri dan kanan, apa kesannya kepada guna tanah mereka, ya, nilai tanah mereka. Jadi ini yang perlu kita adakan pemakluman kepada orang awam. Antara tujuan pengubahan RT adalah bagi mengatasi masalah bencana banjir dan sejajar dengan penaiktarafan MPK kepada status bandaraya. Orang ramai dijemput memberi cadangan mengenai draft RT hingga 16 November di premis terpilih. RM1 juta berjaya dikumpul kurang sebulan pelancaran tabung peduli Palestin Kerajaan Negeri Sembilan. Saya rasa bahawa akan lebih banyak lagi. Ada selepas ini kita akan adakan tabung yang akan dikutip oleh JPKK dan saya rasa tabung itu akan diteruskan sehingga akhir tahun ini. Dan kita akan serahkan sebahagian peringkat awal ini kepada Global Peace Mission untuk mereka gunakan bagi bantuan-bantuan yang perlu disegerakan untuk sampai ke Palestin. Orang ramai disaran terus memberi sumbangan mengikut kemampuan masing-masing sebagai solidariti kepada rakyat Palestin. Sementara itu, Minggu Solidariti Palestin, peringkat Kementerian Pendidikan menyaksikan sekolah-sekolah di Negeri Sembilan berjaya mengumpul sumbangan lebih RM500,000. Penganjuran program akui pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Dr. Roslan Hussein disambut positif semua pihak.
kita tidak tetapkan ada jumlah-jumlah itu, tapi terpulang kepada pelajar-pelajar. Ada yang 10%, ada 50%, ada ikut kemampuan masing-masing. Yang penting kita nak melihat semangat derma itu, semangat kebersamaan untuk sama-sama merasai rasa penderitaan serta kasih sayang pelajar kita kepada pelajar di sana, anak-anak di sana itu terlahir melalui aktiviti selain pada derma tadi, ialah aktiviti yang mereka tonjolkan dalam sambutan dalam tempoh yang bermula pada 23 hari bulan. 11,395 dan 15. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Himpunan Solidariti Keamanan Sejagat Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan di Sekolah Tinggi Chung Hua. Para pelajar turut mengambil bahagian dalam persembahan bertemakan Palestin. Peruntukan tambahan RM1 juta diberi kepada Majlis Daerah Rembau MDR bagi membaik pulih projek pencahayaan lampu jalan biasa kepada lampu jalan solar LED. Ia melibatkan jumlah keseluruhan RM4.05 juta peruntukan bagi tahun 2023 kepada MDR. Jumlah berkenaan meliputi peruntukan bagi penyiapan projek perumahan rakyat PPR sebanyak RM2.15 juta, RM400,000 menaik taraf 3 projek sistem perparitan dan longkang serta RM500,000 bagi pembinaan baru 25 unit My Kiosk di daerah memberi galakan ya mana-mana PBT yang menunjukkan komitmen yang baik dan menunjukkan pencapaian yang bagus bagi tahun 2023, ruang mereka untuk mendapatkan peruntukan tahun depan itu lebih cerah. Berhubung projek PPR Rembau yang terbengkalai sejak September tahun lalu, ia dijangka siap menjelang hujung tahun hadapan. Projek melibatkan pembinaan 452 unit rumah teres satu tingkat itu kini sudah dianggarkan siap 91%. 5 individu ditahan polis disyaki terlibat kegiatan menudup rokok tidak bercukai di Bandar Baru Permas Jaya, Johor Bahru, Johor. Suspek warga tempatan berusia 21 tahun hingga 39 tahun itu dipercayai aktif menjalankan kegiatan terbabit ketika musim perayaan untuk pasaran sekitar Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Superintendent Lim Jit Hui memaklumkan siasatan awal mendapati sebuah stor kilang dijadikan tempat penyimpanan dan transit rokok tidak bercukai. Hasil sebuahan, pihaknya merampas 5,100 karton rokok dengan nilai rampasan RM51,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1 di Akta Kastam 1967. Beralih ke saingan Piala Malaysia 2023 yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Seperti diramal, Johor Darul Takzim JDT tidak berdepan masalah untuk mencipta kemenangan pada separuh akhir kedua apabila membenam Perak FC 8-1. Kemenangan itu menyaksikan tuan rumah layak ke final dengan agregat besar 12-2. Dalam aksi tersebut, JDT turun dengan membawa bekalan selesa 4-1 hasil kemenangan di Ipoh 19 Oktober lalu. Pesta gol JDT bermula seawal minit ke-11 hasil jaringan Arif Aiman sebelum Bergson da Silva menggandakannya pada minit ke-27 dan jaringan Heberty Fernandez pada minit ke-31. Bersambung babak kedua, 5 lagi gol berjaya disumbat skuad Harimau Selatan. Menerusi Fernando Forestieri, Bergson diikuti 2 jaringan Syafiq Ahmad. Di hujung perlawanan, Fernandez meledak gol ke-8 JDT sebelum ditutup dengan gol sagu hati Muhammad Firdaus Ahmad buat Perak FC. Meskipun menang besar, Ketua Jurulatih JDT Esteban Solari menganggap ia perlawanan sukar terutama tekanan yang diberikan Perak FC pada awal minit perlawanan. I think we make a very good game today. It was not easy at all because at the first minute were tough, were a fight. We knew it because we were waiting this. And I like the most that we play in high standard today because we never refuse to continue pressing, we never refuse to continue running, continue trying to attack. Skuad Harimau Selatan kini beralih fokus mempersiapkan pasukan bagi perlawanan Liga Juara-Juara Asia menentang Ulsan Hyundai FC pada 7 November ini.
Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tangkis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.